وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, pihak penganjur, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilimpahkan dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu ini. Saya sebenarnya penat, masih lagi sedikit penat sebab baru 2 hari lepas balik daripada Sarawak. Kemudian di Sarawak kita ada program syarah hadis 40 Imam Nawawi selama lebih kurang 10 ke 12 jam dalam masa 2 hari. Jadi 10 ke 12 jam itu banyak bercakap lah, jadi agak panjang tempoh tu. Dan kemarin ataupun semalam hari Isnin di Penang, hari ini datang ke sini, jadi masih lagi dalam keadaan yang penat. Mudah-mudahan kita dapat kongsikan sedikit sebanyak. Dan kebetulan dalam tempoh beberapa hari ini saya agak banyak juga tinggalkan keluarga di Penang, sebab sebelum Sarawak ke Melaka, kemudian ke tempat lain. Cuma sebelum datang saya bagi tahu dengan mak, ini ada satu jemputan lagi nak ke Kelantan. Kemudian mak cakap, kenapa nak pergi Kelantan? Kelantan dah banyak dah ustaz kat Kelantan ni. Pergi Kelantan buat apa? Cuma cerita itulah, sekali-sekala jumpa kawan-kawan dan berkongsi pengalaman dan juga berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat. Dan saya kira betul juga di Kelantan ni satu negeri yang kaya dengan ulama, kaya dengan tradisi ilmu. Saya sampai di Kelantan, saya tak ingat, mungkin dalam 5-6 tahun lepas. Kebetulan pagi tu ada kuliah tuan guru, ramai orang pergi kuliah. Itu satu benda yang menarik di negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberi ahli negeri ini redha dan keberkatan di dalam menuntut ilmu dunia dan juga akhirat. Sahabat-sahabat, kita minta untuk hari ini kita bincangkan sedikit tentang peranan para ulama ataupun peranan pendakwah. Saya juga difahamkan yang sahabat-sahabat di sini sudah lama mengenali cara hidup ataupun cara fikir berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sesi pada hari ini kita boleh bincangkan tentang bagaimana kita perlu keluar kepada masyarakat. Apa image yang perlu kita tonjolkan kepada masyarakat? Adakah kita perlu keluar dalam keadaan kita menghukum setiap benda? Ini halal, ini haram, ini makruh, ini boleh, ini tak boleh. Ataupun kita keluar dalam masyarakat, kita keluar kepada masyarakat dalam bentuk hidup sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat. Sidang sahabat-sahabat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat suatu perkara yang kita nak hukum, biasanya pandangan manusia ini adalah pandangan yang terhad. Mata kita sebenarnya ataupun pemikiran kita, idea kita, dia macam kamera. Apabila kita zoom kepada satu kawasan, kita lihat kawasan itu, tapi kita tak boleh lihat sudut yang lebih luas. Kalau kita ambil kamera tu, kita duduk jauh daripada benda yang kita nak ambil gambar, mungkin kita akan nampak gambaran yang lebih baik. Kalau kita ambil dari atas, lebih baiklah. Contohnya kalau kita dengar orang cerita tentang Kuala Lumpur sebagai contoh. Kalau ada orang
media-media antarabangsa kan, dia pergi snap satu gambar di lorong Haji Taib. Tuan-tuan sedia maklum lah bagaimana lorong Haji Taib malam-malam dengan pelacuran dan sebagainya. Dia pergi snap gambar itu, masuk dalam artikel, lalu dia tulis tentang kegiatan pelacuran di Kuala Lumpur sebagai contoh. Orang yang tak pernah kenal Kuala Lumpur, tak pernah tahu apa ada kat Kuala Lumpur, bila dia baca artikel tu, gambaran kepala dia adalah, oh, Kuala Lumpur ni satu negeri yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kekotoran. Sebab dia nampak satu sudut tu. Mai pula orang kedua, dia pergi ambil gambar dekat pavilion KLCC Bukit Bintang. Dia pergi ambil kawasan tu, dia tulis tentang kemajuan Kuala Lumpur. Apabila orang baca artikel kedua, orang akan kata, oh, ini satu bandaraya yang hebat, contoh negara Islam yang progresif, maju negara ini, tak ada benda-benda yang tak cantik, semua cantik, bangunan tinggi-tinggi belaka. Itu gambaran dia. Kalau kita bawa kamera kita, kita pergi ke Taman Tasik Titi Wangsa contohnya, kita snap satu gambar, kita cerita, orang akan kata, subhanallah, negeri ni orang kata maju, banyak bangunan, tapi sebenarnya negeri ni masih lagi hijau, masih lagi ada sungai di tengah-tengah, ada tempat orang berjalan, ada pokok-pokok dan sebagainya. Jadi gambaran manusia ini adalah gambaran yang terhad, gambaran yang terbatas. Manusia kebanyakannya dia tak melihat semua sekali. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita dengan satu arahan yang cukup penting. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu hendak hukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah disebabkan kebencian kamu kepada satu kaum ataupun kelompok menjadikan kamu tidak berlaku adil. Bahkan Allah sebut, berlaku adillah walau ala anfusikum, meskipun ke atas diri kamu. Ini tahap yang paling tinggi. Kita tengok video kadang-kadang orang main bola kan, beberapa orang yang mementingkan etika dalam main bola. Dia beretuh dengan pasukan lawan, kemudian dia jatuh. Pengadil tu tak nampak. Pengadil pergi bagi kad kuning kepada lawan. Sebab pengadil ingat lawan tu jatuh kan dia. Orang yang ada etika, dia pergi beritahu kepada pengadil, tak, sebenarnya bukan dia tolak aku jatuh sendiri. Itu adil ke atas diri sendiri. Sampai ke tahap itu pun Islam mengajar kita. Jadi sebab itulah kita kata, satu tuntutan agama kepada umat Islam, apabila dia nak hukum, dia tak boleh melihat kepada satu benda daripada satu sudut semata-mata. Kalau dia hukum dengan cara itu, nescaya hukumannya ini akan menjadi hukuman yang salah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tentang satu sikap yang cukup berbahaya, iaitu marah. Kita baca dalam hadis, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang nak minta nasihat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan bayangkan, orang ni datang dari jauh, masuk, duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ausini ya Rasulullah, tolong bagi ke aku satu wasiat." Sebab dia nak penting, benda yang penting dia minta kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Apabila dia dengar, dia fikir, oh, ini mungkin muqaddimah, ada lagi kot nasihat lain yang Nabi nak bagi kat dia. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagi kat aku nasihat wahai Rasulullah." Kali kedua, Nabi ucap kepada dia, "La taghdab." Jangan marah. Kali ketiga dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong bagi kat aku nasihat." "Baiklah Rasulullah, aku dah faham dah, jangan marah. Bagi lebih sikit. Apa lagi yang perlu aku buat?" Kali ketiga Nabi ulang, "La taghdab." Selagi dia duk tanya, Nabi ulang, "Jangan marah." Dia tanya, Nabi ulang, "Jangan marah." Last dia pun tahu dah, itulah bahagian ilmu yang aku nak dapat hari ini. Dia pun jalan. Tetapi nasihat itu penting. Ramai manusia
dia hancur disebabkan rasa marah dia. Para ulama apabila mentafsirkan hadis ini, mereka sebut kemarahan itu maksud Nabi bukan jangan marah. Maksud Nabi, kawal diri kamu ketika marah. Ada dua orang sahabat tengah bergaduh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ada satu perkataan, kalau dia ucap perkataan ini, nescaya marah dia itu akan hilang. Orang tanya, apa perkataan itu? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Lelaki yang marah tadi ini terkejut. Lalu dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bukan gila Rasulullah, tapi marah tu sama macam gila. Dia bertindak di luar kawalan. Jadi demikian juga apabila kita berurusan dengan orang, apabila kita nak hukum orang, kita nampak benda yang kita benci, ini cukup-cukup berbahaya. Kadang-kadang kerana marah itu lupa habis segala kebaikan dia. Mungkin ini juga sebab yang Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada lelaki. Qawwamuna 'alan nisa, mereka memerintah perempuan di atas perempuan. Kalaulah kata Allah bagi kuasa talak kepada perempuan, tak tahu berapa puluh kali lelaki kena talak kan. Banyak. Sebab perempuan ni dia lebih kepada emosi. Apa sikit tak kena, hantar saya balik rumah mak saya. Apa sikit tak kena, kalau begitu cukuplah sampai hubungan takat ni. Perempuan begitu. Tapi Allah bagi kuasa talak kepada lelaki. Jadi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Jangan marah ini antara benda penting untuk kita tahu. Jangan bertindak ketika marah. Sahabat-sahabat yang muda-muda mungkin lebih maklum. Sekarang kita hidup di zaman Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita ni mudah sangat nak mengamuk, mudah sangat nak marah orang. Jadi benda penting untuk kita ingat, kalau kita rasa marah dan sebagainya, jangan tulis. Kita duduk depan sahabat kita, kita nak marah dia, jangan bercakap dengan dia, biarkan dahulu. Hilangkan kemarahan itu, lepas tu kita cakap. Hilangkan kemarahan itu, lepas itu kita tulis. Mudah-mudahan Allah dapat pelihara kita. Banyak benda kadang-kadang lepas kita dah buat, kita dah ucap, baru kita sedar, lah kenapalah aku pergi ucap perkataan tu. Kan selalu jadi, terutamanya bila kita marah, kita bertindak. Kita akan sampai satu tahap, kalau aku tak cakap perkataan ni, tak jadi sampai ke tahap ni. Jadi mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada marah. Baik. Kalau kita lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sirah, kita akan dapati bahawa ada beberapa kes perbuatan para sahabat. Kita nampak perbuatan itu adalah perbuatan yang berat, perbuatan yang keras, yang patutnya Nabi boleh marah, ataupun patutnya Nabi boleh ambil tindakan yang keras. Tetapi Nabi SAW, kalau kita baca dalam sirah, baginda tidak bersikap demikian. Kan kalau kita baca dalam tafsir, cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah seorang sahabat Nabi yang dia bukan Quraisy, tapi dia ada perjanjian dengan Quraisy, dengan saudara kepada Uthman. Dia ada perjanjian. Apabila Nabi SAW nak pergi buka kota Mekah, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah mereka ini tak tahu khabar kami. Nabi nak bagi kejutan. Jadi Nabi nak bagi, apabila tentera Islam datang kepung Mekah, Quraisy tak tahu apa-apa, Nabi doa, ya Allah, jadikanlah mereka tak tahu khabar kami. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, dia ada keluarga yang tinggal di Mekah, dan dia juga tak ada adik-beradik Quraisy yang kuat untuk jaga keluarga dia. Apa dia buat? Hatib fikir, orang Quraisy ni semua tak apalah, kalau Nabi perang, mereka ada keluarga yang besar, sanak saudara mereka, jadi bolehlah nak tolong jaga anak mereka, isteri mereka dan sebagainya. Ada orang jaga. Aku ni bukan Quraisy, kalau orang Islam pergi serang, tak ada siapa nak jaga keluarga aku. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah kata, aku nak pergi bagi tahu kepada orang Mekah khabar Nabi. Nabi nak mai serang apa, supaya nanti sekurang-kurangnya adalah orang nak tolong tengok-tengokkan keluarga aku di Mekah. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah, dia ambil surat, dia tulis surat cerita bahawa akan ada rombongan daripada Nabi SAW nak pergi serang kota Mekah.
Dia tulis, dia bagi kepada seorang hamba perempuan, hantar pergi ke Mekah. Hamba perempuan ni pun jalan. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Quraisy tak tahu tentang tentera Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar 3 orang. Ali, Zubair dan juga Al-Miqdad. Nabi hantar 3 orang. Ali, Zubair dengan Miqdad. Kamu keluar 3 orang, kamu pergi ke jalan-jalan nak menuju ke Mekah, kamu akan jumpa seorang perempuan. Apabila kamu jumpa seorang perempuan, kamu ambil surat daripada perempuan ini. Itu khabar tentang strategi kita. Dia nak pergi hantar kepada Quraisy. Jadi Ali, Miqdad dan Zubair pun keluar pergi cari. Sampai tempat yang Nabi tunjuk kepada mereka, mereka jumpa seorang perempuan. Ali bagi tahu kat perempuan ni, bagi buku, bagi kertas, surat yang ada dekat engkau. Perempuan tu kata, tak ada surat apa-apa, aku saja jalannya. Lalu Ali radhiyallahu anhu kata kepada dia, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Sekarang ni kau nak bagi buku surat dekat kami ke, ataupun kau nak kami buka baju kau dan ambil surat sendiri? Ini sebab Nabi cakap, tuan-tuan, kalau sebelum kita sambung cerita ni, para sahabat bila Nabi cakap je, mereka terima. Mereka beriman dan yakin. Tak ada dah soal apa. Tak ada orang dah nak kata mungkin Nabi tersalah kot, mungkin Nabi cakap ni tak jadi kot. Nabi cakap je, sahabat memang terima. Ini sikap para sahabat. Dan Nabi cakap mesti jadi. Apa yang dibagi tahu oleh Nabi SAW mesti jadi. Walaupun kadang-kadang benda tu tak masuk akal. Nanti kita akan sambung kemudian cerita tentang perkataan Nabi. Jadi mereka pun ambil surat tu. Perempuan tu bagi, mereka buka. Apabila mereka buka surat tu, ditulislah min Hatib bin Abi Balta'ah ila unasin min Quraisy min al-Quraisy min ahli Makkah. Dia bagi tahu pada tarikh sekian Nabi SAW dengan tentera Islam nak masuk Mekah, nak serang kamu. Nabi ambil surat tu. Nabi pesan kepada para sahabat, panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Apabila orang panggil dia, dia duduk depan Nabi SAW. Nabi tanya, ma hadha ya Hatib? Apa benda yang kau tulis ni wahai Hatib? Hatib bin Abi Balta'ah kata kepada Nabi SAW, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau buat keputusan kepada aku dengan tergesa-gesa. Kata Hatib, aku ni orang yang melekat kepada Quraisy. Aku bukan di kalangan Quraisy. Keluarga besar aku bukan Quraisy, tetapi aku duduk dengan mereka. Apabila aku fikir, aku dapati bahawa kalau engkau menyerang kota Mekah, nescaya di kalangan sahabat muhajirin ini ada keluarga yang boleh jaga keturunan mereka. Tetapi aku tak ada siapa-siapa pun. Jadi aku takut kalau engkau menyerang kota Mekah, nanti orang akan apa-apakan keluarga aku. Jadi aku pun tulis surat kepada Quraisy, bagi tahu kepada mereka yang bagi tahu kepada mereka engkau akan datang. Jadi mereka pun bolehlah menjaga keluarga aku. Mereka tak apa-apakan keluarga aku sebagai balas budi. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, tak ada langsung niat di hati aku ni nak kufur. Aku cintakan Allah, aku cintakan Rasul. Tulis surat ni semata-mata kerana tolong jaga keluarga aku. Kalau nak perang, aku akan perang lawan dengan mereka, tapi biar mereka jaga keluarga aku. Samalah macam sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, kalau kita fikir, ini bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan memecahkan rahsia yang boleh menyebabkan tentera kalah dalam perang. Sebelum kita nak bincang tentang hukuman Nabi, kita kena bincang bahawa manusia ini, dia ada banyak sebab untuk dia buat salah. Kadang-kadang manusia terkesan dengan emosi dia, kadang-kadang manusia terkesan dengan keluarga dia, kadang-kadang manusia tak ada pilihan, tersilap buat pilihan. Ada banyak sebab untuk orang buat salah. Yang penting kita tengok sikap Nabi SAW. Apabila Hatib mengaku kat Nabi SAW, Nabi kata, sadaqakum, dia cakap betul. Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Umar macam biasalah. Umar kata, ya Rasulullah, biarkan aku cantas tengkuk orang ni, tengkuk orang munafik ini.
minta kat Nabi nak cantas tengkuk Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Nabi SAW, innahu qad syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli badrin wa yaqulu lahum if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, wahai Umar, dia ini ahli Badar, dia pernah pergi ke perang Badar. Apa masalah engkau Umar? Apa masalah engkau kalau Allah kelak akan melihat kepada ahli Badar, lalu Allah akan berkata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum, buatlah apa kamu nak buat pun, aku telah mengampunkan kamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun diam. Ini tuan-tuan, banyak pengajaran yang kita boleh keluarkan daripada kisah ni. Salah satunya, tengok sikap Nabi. Kalaulah kata Nabi SAW bersikap keras, Nabi hukum dia, Nabi kenakan dia, oh, manusia di bawah tekanan, cara fikir dia lain. Anak kita kan, kalau kita ada anak 5-6 orang anak kan, kita cuba seorang anak ni kita bagi tekanan berlebihan, kadang-kadang dia akan fikir lain. Dia akan fikir apa? Oh, bapak aku ni tak sayang kat aku. Kalau anak yang muda-muda mungkin masih ingat. Mungkin kalau kita kadang-kadang kena, kita sampai rasa rasa macam nak lari rumah kan. Orang umur 15 atau umur 12, 13, dia akan jadi macam tu. Bila lebihkan orang yang lain, kurangkan dia, dia akan rasa asyik aku je kena. Suruh pergi kedai kan, anak-anak bongsu selalu rasa, yang bukan bongsu dia tak tahulah. Asyik pergi kedai je dia kena, asyik pergi kedai je dia kena, yang sulung semua tak kena. Dia akan fikir, awaklah aku jadi macam ni, anak belah ke apa ke aku ni. Kalau orang dibagi tekanan, kalaulah Nabi SAW bagi tekanan keras kepada Hatib bin Abi Balta'ah, apa jadi? Daripada dia sebenarnya nak sekadar nak bagi surat suruh jaga keluarga dia, mungkin hilang terus. Tetapi tak, Nabi kata sadaqakum, dia cakap betul. Itu satu pengajaran. Yang kedua, para sahabat ini, kalaupun mereka buat salah, tetapi mereka tidak menipu. Itu sikap para sahabat. Ini juga sikap kita. Ada kesalahan kita boleh terima, tetapi jangan menipu. Sebab itu kalau kita baca kisah dalam perang Tabuk yang Allah sebut dalam surah Taubah kan, dalam perang Tabuk, semua orang keluar siap pergi perang. Ada 3 orang sahabat tak keluar. Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat, Murarah dan Hilal dan Murarah dan sebagainya. 3 orang ni tak keluar. Bila Nabi balik, Nabi tanya Ka'ab, pasal apa tak pergi perang? Ka'ab dia kata, aku mungkin. Munafik semua tipu lah. Munafik main depan Nabi tipu, aku sakit, aku ada masalah, macam-macam masalah. Datang Ka'ab bin Malik. Ka'ab kata, ya Rasulullah, kalau aku berdiri ni bukan depan engkau, tapi aku berdiri di depan selain daripada engkau, nescaya aku akan tipu pemimpin tu, sebab aku ada ilmu untuk berdebat. Tetapi aku takut kalau aku tipu engkau pada hari ini, Allah akan khabarkan kepada engkau tentang aku, lalu engkau membenci aku mengaku. Ya Rasulullah, tak ada lah masa dalam hidup aku lebih selesa daripada sekarang ni. Semua cukup. Aku memang tak ikut perang, aku salah. Dia mengaku kat Nabi. Nabi pun kata, okey, tak apa, pergi. Tapi kalau kita, tuan-tuan boleh balik rujuk boleh, saya tak nak cerita sebab cerita tu panjang. Dia diuji, dipulaukan selama 2 bulan. Sampai ke tahap Nabi perintahkan, pisahkan mereka dengan isteri mereka. Ka'ab tanya, pisahkan ni nak cerai ke tak? Nabi kata tak, pisahkan. Ka'ab kata, sampai aku masuk masjid, apabila aku bagi salam kepada Nabi SAW, Ka'ab tengok mulut Nabi. Nabi jawab tak salam aku? Nabi tak jawab. Semua orang pulaukan dia. Sepupu yang paling Ka'ab sayang, dia tarik tangan sepupu dia, dia tanya, engkau tahu tak aku cintakan Allah dan Rasul? Sepupu dia kata, yang tu aku tak tahu. Yang aku tahu, Nabi pulaukan kau. 2 bulan duduk di Madinah, tak ada siapa cakap, sehingga Allah turunkan ayat Quran, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan ke atas 3 orang yang tak ikut perang, sehingga Allah jadikan bumi ini sempit bagi mereka, dan Allah jadikan jiwa mereka ini menjadi sempit. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sahabat tak tipu.
Apa kesan dia? Subhanallah, Ka'ab ni dalam jiwa dia, dia simpan rasa sedih. Dia tak beritahu kat orang. Siapa pun tak tahu. Mungkin Nabi pun tak tahu perasaan sedih dia. Siapa yang beritahu kat Nabi dia sedih? Allah beritahu. Allah turunkan ayat khas memuji mereka bertiga. Nabi panggil Ka'ab, Nabi kata abshir, terimalah khabar gembira. Ka'ab kata, khabar ini daripada engkau ke daripada Allah? Nabi kata, khabar ini daripada Allah. Apabila Nabi bacakan ayat tu, subhanallah, sama apa yang dia rasa. Dia rasa bumi ini sempit, dia rasa jiwa dia ni sempit. Allah cerita dalam Al-Quran, itu yang dia rasa. Ka'ab kata, dia akan sedekah semua harta dia. Ini hari yang paling baik yang pernah aku lalui semenjak aku dilahirkan oleh ibu aku, kata Ka'ab bin Malik. Jadi ala kulli hal, itu sikap para sahabat. Mereka tak menipu, dan Nabi SAW memaafkan para sahabat. Jadi apabila kita nak berbicara tentang hukum ni, Allah sebut dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah ke atas kamu, hendaklah kamu berlaku lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu ini keras dan jiwa kamu itu keras, maka mereka akan berpaling daripada engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan minta ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr fa idza azamtahu fatawakkal 'ala Allah. Berbincanglah elok-elok dengan mereka. Apabila engkau telah berazam, maka buatlah apa yang kau berazam, bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Ini pesan Allah kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalau engkau datang duk buat keras tak tentu hala, mereka akan tinggalkan kau. Tapi engkau kena berlembut dengan mereka. Berlembut maksudnya apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan juga minta ampun bagi mereka. Memaafkan ni satu sifat yang susah. Kita lah, diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, bukan senang nak maafkan orang. Tetapi kalau kita fikir-fikirkan, manfaat dia kepada kita juga. Selagi kita tidak maafkan seseorang, jiwa kita jadi tak tenteram. Kita akan fikir, macam mana aku nak kenalkan dia? Kita akan fikir, apa aku nak bagi balasan dekat dia? Tapi apabila kita maafkan orang, kita jadi tenang. Orang jadi malu hala dengan kita. Orang jadi tak jadi malu, jadi segan dengan kita. Itu apabila kita memaafkan orang lain. Jadi itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin kadang-kadang kan orang tak terima dakwah kita. Mungkin kita nak mengajar orang kepada sunnah, orang tak boleh terima. Tradisi orang tu cukup kuat. Kita mungkin boleh habaq kat orang, sebenarnya benda yang kamu buat ni tak ada dalam sunnah. Dalam sunnah, kita bukan pergi ambil makanan kepada keluarga orang mati, tapi dalam sunnah, kita pergi bagi makan dekat dia. Kita pergi rumah orang mati, ada keluarga dia mati, kita bagi. Hari ni jiran ni bagi, nah ambil lah roti. Esok jiran tu bagi, nah ambil lah nasi. Jiran lagi satu pula bagi. Kira orang mati ni, dia macam Doremi lah. Dia tiup je, nasi kandar satu, dia tiup sekali, sampai nasi kandar. Patutnya begitu. Jadi mudah keluarga dia. Kita boleh bagi tahu kat orang. Kadang-kadang orang tak mau terima, dia marah. Mana boleh macam tu? Orang penat-penat usung jenazah, penat-penat solat jenazah, takkanlah tak buat apa-apa. Mesti kita kena bagi. Kita kata, tak apalah, hari ni kita tolong orang, esok orang tolong kita pula. Tak boleh, tak boleh. Depa penat tolong, kita kena bagi juga. Kadang-kadang orang tak boleh terima. Kita duk cakap, ini yang mudah. Kita bagi tahu kat orang. Saya tak tahu di Kelantan ada juga ke pergi semayang jenazah masuk poket duit? Ada juga. Oh, ingat Bid'ah Penang, Kelantan pun share juga. Universal. Kan kadang-kadang orang letak dalam poket kan, RM2, RM2. Kita kata tak apa kot, tak payahlah bagi, orang datang ni suka rela. Kadang-kadang orang tak boleh terima. Orang kata orang susah payah datang, ni bukan semayang wajib. Semayang fardu pun si fulan ni tak pi, tapi semayang jenazah dia mai, kita kena bagi duit ke dia. Kadang-kadang orang fikir macam tu. Kita tak boleh nak berdakwah dengan itu. Maka bagaimana kita berdakwah? Kita sekurang-kurangnya akhlak itu kita tunjukkan akhlak yang baik.
Orang Islam ini kadang-kadang kita tak boleh berdakwah daripada pintu ibadat, tapi sekurang-kurangnya kita boleh berdakwah daripada pintu akhlak. Akhlak ni bukan sekadar senyum. Senyum tu akhlak lah juga. Tapi akhlak ni sifat amanah kita, keadilan kita, pemurah kita. Kadang-kadang bukan melibatkan orang pun, benda-benda awam. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi kita ittaqul la'anain, kamu kena jaga-jaga daripada dua orang yang dilaknat. Para sahabat tanya, siapa dua orang yang dilaknat ni? Nabi kita alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, iaitu orang yang kencing di jalan manusia ataupun di tempat manusia berteduh. Dilaknat. Sebab apa mereka ni dilaknat? Sebab Allah laknat mereka. Sebab manusia laknat, Allah juga laknat mereka. Orang jalan kan, tempat berjalan kaki buat elok-elok, dia pergi kencing kat situ. Orang lalu, orang kata celaka betul, dia pergi kencing tempat orang lalu. Bukan orang je kata dia celaka, Allah laknat dia. Begitu juga buat stesen bas kan, tempat orang duduk stesen bas, dia pergi kencing kat stesen bas, dilaknat. Ini kita kena pesan kat anak-anak kita. Ini bukan kesalahan masyarakat, ini kesalahan besar di sisi Allah. Akhlak-akhlak begini kita jaga. Kita nampak apa-apa benda tak kena di jalan, kita kutip. Kalau saya di Sarawak baru ni ada sahabat tanya, mereka bangsa Iban dan sebagainya, terima Islam, tapi keluarga masih tak Islam. Tak boleh langsung nak cakap bab Islam. Islam saja dia pangkah besar-besar. Memang tak ada, tak kira logik ke tak logik ke, agama yang benar ke, mereka tak terima. Apa dia boleh buat? Buat tunjukkan yang Islam ini mengubah dia kepada yang lebih baik. Kalau dulu dia ziarah mak dia sebulan sekali, dengan agama dia ziarah lebih sikit. Kalau dulu dia sahaja yang ziarah, dengan agama dia dengan duit dia sekali ziarah. Jadi memasuki agama ini dengan pintu akhlak adalah benda yang penting. Kita kalau lihat dalam sirah, bismillah. Minum ni sunnah ni duduk ke berdiri? Minum ni khilaf lah. Sebahagian ulama kata dia kena duduk, tapi Nabi pernah minum berdiri kan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata ketika Nabi pergi Mekah, Ibn Abbas nampak Nabi minum air Zam-Zam berdiri. Sayyidina Ali minum diri. Orang tanya, siapa minum diri? Sayyidina Ali kata, Nabi minum diri, aku minum dirilah, nak buat apa lagi? Jadi sunnah. Tapi ada hadis yang dilarang dan sebagainya. Itu cerita sampingan, tak tepi zat. Ada seorang lelaki yang bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, dia ni pemimpin kepada kaum Yamamah. Dia seorang pemimpin besar daripada ahli Yamamah. Dia seorang daripada Bani Hanifah. Dulu Thumamah bin Uthal ni, dia pernah rancang nak bunuh Nabi apa semualah masa awalnya. Ini sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi hantar satu pasukan tentera berkuda. Nabi hantar beberapa orang pergi jalan, tengok kat luar Madinah, jumpa apa-apa yang berlaku. Lalu apabila tentera ni berjalan, mereka jumpa dengan Thumamah bin Uthal. Dia nak jadi spy ke apa ke, mereka tangkap Thumamah, ketua kepada kaum Yamamah. Bawa dia kepada Nabi SAW. Mereka ikat dia dalam masjid. Mereka masukkan Thumamah bin Uthal masuk dalam masjid, ikat dia. Tapi kat Malaysia tak boleh lah. Malaysia orang kafir tak boleh masuk masjid. Ini cerita Madinah, dia boleh masuk. Kat Malaysia dia susah sikit. Jadi bawa Thumamah masuk, ikat dia di tiang masjid. Dia duduk, dia kena ikat lah, dia duduk diam. Macam kita lah, kita tangkap orang, kita ikat. Tiap-tiap hari dia nampak, bila azan, sahabat masuk masjid, dia solat. Kemudian sahabat tunggu Nabi datang, Nabi solat. Kemudian lepas solat, Thumamah lihat apa tu Islam. Ada orang dia duduk lama, dia baca doa. Ada orang dia baca doa sekejap. Ada orang dia bangun terus. Nampak kepelbagaian dia. Tapi bila mai, ada orang duduk baca Quran, ada orang duduk berzikir, ada orang duduk berbincang sama sendiri. Bila mai waktu semayang, semua berhenti.
datang solat jemaah. Dia melihat Islam. Sebelum ni dia dengar tentang Islam, ini dia lihat Islam betul-betul. Nabi SAW, hari pertama dia dah nampak sikit dah. Nabi mai kat dia. Nabi tanya kepada dia, "Ma indaka ya Thumamah?" Apa khabar kamu wahai Thumamah? Tapi Thumamah ni pemimpin kepada kaum, dia ada ego sikit. Dia jawab kepada Nabi SAW, "Indi khair ya Muhammad. In taqtulni taqtul dha damin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta." Thumamah kata, "Aku bagus saja wahai Muhammad. Kamu nak ikat aku ke, kamu nak buat apa ke, aku bagus." Kata Thumamah, "Kalau kau nak bunuh aku, engkau membunuh orang yang ada kedudukan." Ego dia. Dia kata, "Kalau kau bunuh aku, keluarga aku akan datang tuntut bela. Kalau engkau lepaskan aku, engkau melepaskan orang yang tahu bersyukur. Kalau engkau nak harta wahai Muhammad, bagi tahu banyak mana engkau nak, aku bagi kat kau harta." Nabi pun tinggal dia, Nabi keluar. Dia pun tengok, dia pun mungkin masa tu digeram lah. Aku bagi 3 pilihan, satu pun dia tak pilih. Lepaskan pun tak, bunuh pun tak, minta duit pun tak. Nabi keluar, tinggalkan dia. Dia pun tengok, oh hari kedua sama juga. Masuk waktu solat, semua orang datang solat. Lepas tu semua orang bawa urusan masing-masing. Dan dia tengok macam mana para sahabat punya hormat dekat Nabi. Nabi mai hari kedua. Nabi tanya kepada Thumamah, "Ma indaka ya Thumamah? Hari ni apa khabar?" Thumamah kata, "Indi khair. Lau taqtul dha damin. Lau tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta." Dengan ego dia jawab kali kedua, "Wahai Muhammad, aku tak ada masalah. 2 hari kena ikat, no problem, okey je. Kalau kau bunuh aku, kau kena ingat, yang kau bunuh ni bukan sebarang orang. Aku ada kaum di belakang. Kalau kau lepaskan aku orang yang bersyukur dan membalas budi. Kalau kau nak apa, kau cakap, aku bagi." Nabi pun tinggal dia, lantak kaang lah. Nabi pun jalan. Dia duduk kena ikat hari kedua. Sahabat bagilah dia makan setiap hari. Nabi mai hari ketiga. Dia tengok-tengok keadaan orang Islam macam biasa. Nabi datang hari ketiga, Nabi tanya, "Ma indaka ya Thumamah? Apa khabar kamu hari ni wahai Thumamah?" Dengan biasa, sama macam hari pertama, sama macam hari kedua, macam itulah dia punya ketegak. Orang Penang panggil ketegak. Orang bahasa baku keras kepala, tak berubah. "Indi khair ya Muhammad, in taqtul dha damin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta." Wahai Muhammad, hari ketiga ni jawapan aku sama aja. Kalau engkau bunuh aku, engkau kena ingat di belakang aku ada kaum. Kalau engkau lepaskan aku bersyukur. Kalau engkau nak harta, bagi tahu aku bagi harta. Nabi pun dia ni lama sangat tak berubah. Nabi kata lepaskan dia. Sahabat lepaskan dia, dia keluar. Dia keluar, dia pergi jalan dekat satu pohon pohon kurma, dia mandi, dia datang balik ke masjid. Nabi dah lepaskan dia dah, datang patah balik. Apabila dia datang balik, dia kata kepada Nabi SAW, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Thumamah, "Wallahi ma kana ala wajhil ard wajhun abghadha ilayya min wajhika, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya." Kata Thumamah, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, di atas muka bumi ini tidak ada satu wajah yang aku benci lebih daripada wajah engkau wahai Muhammad. Tetapi sekarang wajah engkau adalah wajah yang paling aku sayang di atas muka bumi ini. Wallahi ma kana ala wajhil ard dinun abghadu ilayya min dinik, faqad asbaha dinuka ahabba dini ilayya." Wahai Muhammad, demi Allah, di atas muka bumi ini tak ada satu agama yang aku benci lebih daripada agama engkau. Sekarang agama engkau adalah agama yang paling aku sayang. Wallahi ma kana min baladin abghad ilayya min baladik, fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya.
Wahai Muhammad, demi Allah, tak ada satu negeri di atas muka bumi ini yang aku benci macam aku benci muka bumi engkau ni, negeri engkau. Tetapi sekarang negeri engkau adalah negeri yang paling aku suka. Kata Sumamah, aku nak pergi umrah. Tentera engkau wahai Rasulullah telah tahan aku. Jadi bagi tahu kat aku apa aku kena buat nanti. Nabi SAW bagi tahu kepada Sumamah bin Uthal, engkau pergi umrah. Dia pun pergi umrah. Bawa kuda dia pergi umrah, atau bawa unta dia pergi umrah. Sampai di Mekah, orang Mekah tahu khabar. Orang Mekah tanya kepada Sumamah, asabauta? Sabau ni macam orang Quraisy di Mekah. Mereka suka kata kat orang Islam, sabauta ni maksudnya engkau kena penyakit ke? Pada mereka Islam ni penyakit. Orang yang kena rasuk jin, kena kacau jin, mereka kata asabauta. Sebab tu seorang bomoh besar dia datang. Orang Mekah kata, jangan dengar cakap Muhammad. Muhammad ni dia ada satu macam punya gila, kau dengar kau mesti berjangkit. Bomoh ni kata, aku bagus boleh berubat, semua penyakit aku tahu, aku boleh berubat. Mana Muhammad? Tunjuk mayat aku nak berubat. Ni awal-awal Islam punya zaman. Dia masuk dia tanya, mana Muhammad? Dia jumpa Nabi, dia pergi kat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, engkau tak payah cakap, aku tahu engkau gila, itu jelas. Cuba engkau bagi tahu kat aku, apa cara aku boleh tolong ubatkan kau. Ramai sangat orang duk kata engkau gila, engkau bagi tahu mai aku ubatkan kau. Segala macam penyakit jin ke, penyakit sihir ke, semua aku tahu. Bagi tahu saya, aku ubatkan kau. Nabi Muhammad kata apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya segala pujian milik Allah. Kita puji Allah, kita minta ampun dengan Allah, kita minta tolong dengan Allah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah takkan boleh sesat. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah takkan boleh petunjuk. Orang ni dengar, dia kata, ya Muhammad, a'id alayya kalimatika haula. Ulang sekali lagi. Nabi pun ulang. Dia dengar. Ulang sekali lagi. Nabi pun ulang. Dia dengar. Nama dia Dhimat. Dia kata, wahai Muhammad, mai sini tangan kau. Nabi bagi tangan kat dia. Dia ambil tangan Nabi. Dia kata, aku angkat bai'ah bahawa engkau adalah Rasulullah. Nabi tanya, engkau seorang ke satu kaum? Dia kata, satu kaum sekali. Subhanallah. Jadi sabauta ni maksudnya engkau kena penyakit gila ke? Balik kepada cerita Sumamah. Orang Mekah tanya dia, engkau kena penyakit gila ke? Kata Sumamah, la, walakin aslamtu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ta'tikum minal yamama habbatu hintah hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah kata, aku tak gila, tetapi aku telah beriman bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, wahai penduduk Mekah, mulai saat ini takkan sampai kepada kamu biji-biji gandum daripada Yamamah, melainkan Muhammad bagi kami suruh pesan, suruh hantar biji gandum. Gandum Mekah sampai daripada Yamamah. Sumamah pemimpin Yamamah, dia kata, stop, gandum takkan sampai kat kamu sampai Muhammad izinkan. Dia buat umrah, dia balik. Gandum pun tak sampai. Orang Mekah tak ada makanan. Kita nak cari makan mana ni? Apa mereka buat? Pergi kat Sumamah, tolonglah bagi gandum. Sumamah kata, tak ada. Hampa mau suruh Muhammad minta kat aku bagi. Kalau tak, aku tak bagi. Orang Mekah pergi bagi tahu kat Rasulullah, tolonglah, kami tak ada makan, anak bini kami tak ada makan. Bagi tahu kat Sumamah, jangan duk keras sangat, bagilah gandum kat kami. Nabi bagi tahu kat dia, bagilah gandum. Dia pun bagi gandum. Ini Sumamah bin Uthal. Zaman Abu Bakar, Musailamatul Kadzab, orang Yamamah juga, keturunan dia. Dia antara yang paling kuat perang dengan Musailamah. Jadi tuan-tuan, bila kita baca sirah dan juga kisah ini, kita tahu bahawa Nabi SAW seorang yang memaafkan manusia. Ada bab Nabi tak maafkan. Ada orang, kali pertama Nabi tahan dia masa perang Badar. Aku ada keluarga, tolonglah lepaskan keluarga aku. Dia bukan perang, dia tukang syair, naikkan semangat Quraisy untuk lawan orang Islam. Dia buat ayat-ayat kesian dan sebagainya. Nabi kata, tak apalah, engkau bagi balik. Mai perang Uhud, dia buat benda yang sama juga. 2 kali buat benda yang sama. Datang kat Nabi, tolonglah Rasulullah, lepaskan aku. Nabi kata, tak, sekali je. Orang Islam, dia tak kena patuk daripada lubang yang sama 2 kali. Sekali aku lepaskan kau, kali ini aku bunuh kau.
Tapi kalau kita baca sirah, kita akan dapati sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifat yang cukup besar. Ada seorang sahabat, kalau kita cerita bab hukum kan, Abdullah Al-Himar, orang panggil dia Al-Himar, nama dia Abdullah. Dia ni orang pelawak, bukan pelawak, dia suka perkenal Nabi. Dia sampai ke tahap dia pergi beli keju dengan madu yang bagus-bagus. Dia pergi ambil kat mana ke, dia mai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi kat Rasulullah. Nah Rasulullah, aku hadiahkan engkau madu dengan keju yang bagus ni, yang baru. Dia bagi kat Nabi. Dia duduk diam. Datang orang main-main lari dari belakang, kata, mana harga keju dengan madu ni? Dia pergi tunjuk kat tu, tu pergi minta kat Nabi. Tu penjual dia minta harga, dia kata pergi minta kat Nabi. Nabi kata kat Abdullah ni, tadi kau bagi hadiah kat aku ni apa? Dia ni minta harga. Tak Rasulullah, bukan aku punya, aku nak bagi hadiah macam mana? Penjual tu punya. Dia pun bagi kat Nabi, dia suruh Nabi bayar. Nabi pun bayarlah harga. Nabi senyum. Dia ni yukthir min wa huwa yudhiku Rasulullah. Dia menggelakkan Rasulullah, dia buat Nabi ketawa, dia kerap. Dia buat gelak. Kadang-kadang dia datang buat lawak dengan Rasulullah, dia kenalkan Rasulullah. Sahabat lain tak berani. Sebahagian sahabat, Nabi cakap dia mereka dengar, mereka tunduk. Tapi Abdullah Al-Himar, dia ni jenis orang Penang kata keloloh. Orang Kelantan kata apa? Apa? Mana ni? Pak Hamid pandai translate, dia faham dua bahasa. Apa? Nangka. Okey, lebih kurang macam itulah. Jadi dia ni orang kata begitulah. Dia kenalkan Nabi. Tapi dia ada satu tabiat yang kurang baik, dia suka minum arak. Dia suka minum arak, Nabi tangkap dia, Nabi hukum. Nabi sebat dia dengan kasut. Sebat 100 kali, ni bukan sebat bagi mati, Nabi pukul dengan kasut. Sebat 40 kali minum arak, Nabi pukul dan sahabat pukul dia. Minum arak, lepas. Begitu juga, dia solat dia semua okey. Dia buat lawak kat Nabi SAW, tapi dia tak boleh berhenti minum arak. Dia mai kali kedua, sahabat tangkap dia minum arak, Nabi sebat dia lagi 40 kali. Bila kerap sangat duk kena sebat minum arak, sahabat sebut kepada dia pada ketika itu, Allahumma la'anhu ma akthara ma yu'ta bihi. Dalam duk pukul dia tu, ada seorang kata, ya Allah, laknatilah dia. Banyak sangat dia ni buat salah minum arak. Kerap sangat dah kena denda, dia minum arak lagi. Ya Allah, laknatkan dia. Kata Nabi SAW, la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nabi kata, jangan laknat dia. Kerana demi Allah yang aku tahu, dia cintakan Allah, dia cintakan Rasul. Abdullah ni, dia ni orang yang minum arak. Kesalahan yang besar. Dia buat lawak dengan Nabi. Nabi hukum dia. Bila dia buat salah, Nabi hukum dia. Tetapi apabila orang laknat dia, Nabi kata, la tal'anuhu. Jangan kamu laknat dia. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita berdepan dengan masyarakat. Orang, dia tak sampailah minum arak, dia suka isap rokok sebagai contoh kan. Kita pandang dia ni satu pandangan yang teruk betul. Pantang ada ruang, kita hentam dia cukup-cukup. Kadang-kadang ada orang yang kadang kesalahan dia tak sampai ke benda yang haram. Contohnya dia suka jual beli ni, tak suka beli barang orang Islam, dia suka beli barang orang kafir. Itu tak dosa lah. Tapi kadang-kadang benda-benda begini kita kena jaga sebagai pendakwah. Apabila orang buat dosa sekalipun, kita jangan pantang ada peluang, kita hentam dia. Kita bagi tahu hukum Allah kepada orang. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Dia buat, dia ikut. Tapi dia terlanggar, ataupun kadang-kadang habit dia tak boleh nak ubah. Apa kita buat? Kita bagi tahu yang ni haram, yang ni dosa, hang buat, hang berdosa. Kalau kita ada kuasa, kita hukum dia. Tapi kita jangan sampai ke tahap memperkecilkan sumbangan orang kepada agama. Ini yang Nabi buat kepada Abdullah. Dia minum arak, tapi dia sayangkan Allah dan Rasul. Nabi kita jangan laknat dia. Nak hukum boleh, ada batasan dia. Kadang-kadang orang perempuan kan, dia pun tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung, tapi dia suka bagi sumbangan di jalan Allah. Kan kita kadang-kadang jumpa orang, pantang orang minta derma je, dia bagi derma. Minta derma je, dia bagi derma. Kita kata perbuatan ini salah, dia berdosa. Tapi jangan sampai ke tahap, apalah dia ni derma je, tapi tudung pun tak kerti pakai. Berlebih kurang dengan orang. Ya, perbuatan dia tu dosa, tapi macam Nabi SAW sebut, jangan kamu tolong syaitan untuk menyesatkan saudara kamu.
Jangan sampai kita yang menyebabkan syaitan berjaya menyesatkan saudara kita. Jadi ini benda-benda yang penting berkaitan dengan apabila kita hukum manusia dan sebagainya. Ini kita kena jaga. Kadang-kadang kerap sangat di luar sana pandangan yang orang selalu sebarkan, orang agama ni dia punya standard lain sikit, dia tak sama dengan orang lain. Bila dia dekat dengan agama, dia jadi lain dah. Dia mula tak bergaul dengan orang, cakap dia pun berbeza. Tak salah kalau dulu kita cakap aku engkau, sekarang kita cakap ana anta, tak salah, boleh je. Tapi kadang-kadang orang merasai benda itu. Kita jumpa jiran kita tiap-tiap hari, kau buat apa khabar. Tiba-tiba bila kita dekat dengan agama, bahasa kita bertukar dengan orang, kan? Kita kena jaga benda-benda begini, biar orang lihat perubahan kita. Agama itu menjadikan kita lebih banyak rahmat kepada orang. Ini yang Nabi bawa. Nabi SAW seorang pemurah, lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Cuba kita cek diri kita. Kita keluar berdepan dengan masyarakat, cuba tanya masyarakat, apa mereka fikir tentang aku lepas aku terima agama? Adakah mereka rasa lepas aku terima agama, aku ni semakin sombong ke? Aku ni semakin lupa daratan ke? Aku ni berubah terus ke? Ataupun mereka fikir, dia ni lepas terima agama, dia jadi lagi bagus. Kita kena sama-sama renung, sama-sama lihat apa kesan. Agama ini bukan sekadar bagi rahmat kepada kita, rahmat juga kepada orang di sekeliling kita. Apabila ramai orang terima agama, ramai orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu benda penting. Biar kita pastikan bila kita terima agama ni, orang di sekeliling kita rasa seronok. Katakan satu kampung ni, sebut satu kawasan perumahan, tak ada siapa yang kuat agama. Bila kita kuat agama, kita kerap buat kenduri, kita kerap sedekah, orang rasa lah bagusnya dia ni kuat agama. Kita jangan jadikan kita kuat agama tu bagi kesusahan kepada orang. Dulu kita sama-sama teruk, tiba-tiba bila dia ni taubat, dia pandang serong terus kat kita, pandang pun tak, cakap pun tak. Orang lelaki mungkin saya ingat kurang sikit kes begini, sebab kita kadang-kadang walaupun kita pakai kepiah, kita pakai serban, kita duduk kedai kopi, kita bercakap dengan orang tak. Tapi perempuan dia jadi lain. Jangan kata yang ada agama, yang tak ada agama. Kadang-kadang bila kita cerita dengan orang kan, yang tudung labuh dengan tudung pendek pun dia pandang selek dah. Oh, ini bukan geng kita, ni lain ni. Macam manalah orang lain nak terima agama kalau kita menjadikan orang tu jauh daripada agama? Kita bercakap sesama kita, kita buat program sesama kita. Tuan-tuan, usrah-usrah ni kadang-kadang kan kita cuba tengok sahabat kita kat sini pergi kelas Bulughul Maram, pergi kelas Riyadhus Salihin, pergi kelas Sahih Bukhari, hebat dah. Orang di luar sana ramai yang belum faham agama. Kita kena keluar, kita bagi tahu kepada mereka, bercakap dengan bahasa mereka, berpakai dengan pakaian mereka. Selagi tidak haram, teruskan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi SAW ni selagi mana benda tu tak haram, selagi itulah Nabi memilih yang paling ringan. Nabi tak marah, Nabi tak makan tok. Macam kita baca hadis, Nabi tak makan tok. Tapi apabila Nabi SAW duduk makan dengan sahabat-sahabat, Khalid Al-Walid makan tok dalam pinggan Nabi, Nabi itu tak apa, kau makan, ni bahagian kau makan, aku tak makan tok. Jadi tuan-tuan, ini bahagian pertama yang saya nak sebut untuk peringatan kita bersama, bersifat berlebih kuranglah dengan orang. Prinsip kita jangan gadai. Jangan sampai kita lepak dengan orang, kita terus tak sembahyang jemaah, tak, bukan begitu. Jangan sampai kita lepak dengan orang, kita gadaikan agama, tak. Tetapi rahmat, berilah rahmat kepada orang lain. Yang kedua yang saya nak sebut sebelum kita habis, kita berhenti pada hari ini, dalam isu-isu berkaitan dengan khilaf. Tadi kita cerita bab orang agama dengan orang awam. Jadi kita dengan orang awam ni, kita kena tunjukkan yang kita bagi rahmat, macam Nabi buat kepada orang lain. Sekarang kita nak cerita bab khilaf. Kita berhenti minum sat dulu, lepas tu kita sambung bab khilaf. Ini sejam, khilaf lagi sejam, cukuplah 2 jam. Tak sampai 2 jam. 2 jam ni orang bosan, tak best kan. Nabi pun tak bagi kita cerita panjang-panjang. Baik, berkaitan dengan bab khilaf, saya sebut kepada para sahabat yang tadi dalam usrah kita ada 3 orang sahabat, bila sembang-sembang kita cerita bab ni, Nabi SAW
Satu ketika Nabi pernah pesan kepada para sahabat, bila Nabi balik daripada perang, Nabi tengok Bani Quraidah ni buat khianat dengan orang Islam. Bani Quraidah ni Yahudi. Nabi pesan kepada para sahabat, pergi ke Bani Quraidah, perangi mereka atau halau mereka keluar. Nabi kata, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu solat asar melainkan di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah, perangi mereka. Sahabat pun bila dapat perintah tu, mereka pun bersegera, semua pergi ke Bani Quraidah. Cepat-cepat nak sampai. Tiba-tiba waktu asar pun masuk. Mereka jalan lagi, jalan-jalan sampai hujung waktu asar nak habis. Kemudian mereka berhenti. Ada sahabat kata, jom kita solat asar dulu, lepas tu kita sambung jalan. Ada sahabat kata, tak boleh. Nabi dah pesan dah, jangan solat asar melainkan di Bani Quraidah. Tak kira kita sampai waktu maghrib ke, kita sampai waktu isyak ke, kita pi Bani Quraidah, lepas tu kita solat. Sahabat pertama kata, tak, bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi suruh kamu jalan cepat-cepat. Kalau tak sempat sampai, kamu solatlah dulu. Yang lagi satu pula kata, itu bukan maksud Nabi. Maksud Nabi, pi Bani Quraidah baru solat. Mereka pun terengkal sama sendiri. Lalah mereka kata, kita buat keputusan diplomasi. Siapa nak solat, dia solat. Siapa tak mau solat, dia jalan. Berpecahlah mereka kepada dua kelompok. Yang jalan-jalan, yang solat-solat, lepas tu jalan. Apabila mereka balik kepada Nabi SAW, cerita kat Nabi, ya Rasulullah, kelompok ni salah. Kami sebenarnya dah kata dah kat mereka, jangan solat. Mereka nak solat juga. Lagi satu pula beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, kami dah kata dah maksud Nabi suruh solat dulu, lepas tu jalan. Mereka tak mau solat, nak jalan juga. Kelompok ni bagi hujah dia. Kelompok ni bagi hujah dia. Apa Nabi buat? Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka berdua. Siapa yang solat dulu pun Nabi tak salahkan. Siapa yang sampai Bani Quraidah pun Nabi tak salahkan. Tuan-tuan, ini berkaitan dengan masalah khilaf. Kalau kita tengok pertelingkahan ataupun perbezaan pandangan di antara kita, banyak benda yang kadang-kadang itu semua orang ada dalil. Kita ada dalil, sahabat kita ada dalil. Maka dalam bab begini, lebih baik kita berlebih kurang. Mungkin kita anggap dalil kita betul, dia anggap dalil dia betul, tapi jangan sampai ke tahap memecahkan kita. Kalau kita rasa dalil dia salah, kita bagi tahu, aku rasa dalil engkau salah, ataupun dalil engkau tak betul. Kalau kita rasa pandangan dia tu dekat dengan aliran yang sesat, kita bagi tahu kat dia, pandangan engkau ni nampak macam Syiah dalam bab ni, nampak macam Mu'tazilah dalam bab ni, ataupun nampak macam Khawarij dalam bab ni. Setakat tu. Dia sahabat kita, dia main jemaah dengan kita sendiri sekali, akidah dia jaga macam akidah kita. Tiba-tiba kita kata, dia ni lah bapak Khawarij, dia ni lah kepala Syiah. Tak patut. Dalam bab khilaf ini, dia ada batasan. Jangan melebihi batasan itu. Menggelar orang dengan gelaran-gelaran begini tak patut. Melainkan kadang-kadang ada benda yang patutnya memang tak berlaku, tapi orang tu buat juga. Ada bab yang khilaf tak boleh terima, dia duk pergi qiyas, tak tentu hala, qiyasnya cukupnya jauh, itu kita bantahlah. Tapi kalau dua-dua ada dalil, dalil kita rasa kuat, dalil dia tak kuat, kita jangan melampau. Kadang-kadang orang bila perbezaan parti politik saja, beza parti politik, hentam orang tu seolah-olah orang ni sesat, habis sesat. Itu pilihan masing-masing. Kita kena ingat, orang Islam ni walau agamanya itu lebih kuat. Siapa saudara kita yang betul-betul saudara kita? Orang Islam. Siapa orang yang dekat dengan kita? Orang yang berjemaah dengan kita di dalam solat. Sebab tu Nabi SAW sebut, al-amru bainana wa bainahumus salah. Yang memisahkan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Jadi kalau kita boleh bersolat dalam satu jemaah, oh tak ada sebab kita nak bergaduh sampai ke tahap yang melampau-lampau. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menceritakan satu kisah yang penting untuk kita ambil iktibar. Kata Imam Al-Zahabi dalam Siyarul A'lamin Nubala, kata Al-Zahabi, ra'aitu lil Asy'ari kalimatan a'jabatni
aku melihat ada satu perkataan yang bagus daripada Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa Abul Hasan Al-Ash'ari? Imam madhab yang besar, Syairah, imam besar. Kata Imam Al-Zahabi, dia riwayatkan daripada orang, lamma qaruba hudur ajal Abil Hasan Al-Ash'ari fi dari bi Baghdad. Murid dia Zahir bin Ahmad kata, apabila dekat detik kematian Abul Hasan Al-Ash'ari di Baghdad, dalam rumah dia di Baghdad, da'ani fa'ataituhu. Al-Ash'ari panggil murid dia Zahir bin Muhammad, datang sini wahai Zahir, panggil dia. Maka Zahir pun datang kepada dia. Lalu dia kata, ashhadu ala anni la ukaffira ahadan min ahlil qiblah. Ashhid, dia kata bersaksilah bahawa aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahlil qiblah. Siapa pun aku tak kafirkan. Kemudian kata Al-Ash'ari, li'annal kull yushiruna ila ma'budin wahidin wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Kata Al-Ash'ari, kerana setiap orang yang bertelingkah ini, mereka mengisyaratkan kepada Tuhan yang satu. Segala perbezaan ini adalah perbezaan di dalam al-ibarat, perkataan. Semua menyembah Tuhan yang sama, tapi jalan menuju ke Tuhan, manusia memilih cara yang sedikit berbeza. Ada dalam bab, kadang-kadang kita berbincang bab akidah kan, boleh kita kata pandangan kau ni tak tepat, pandangan aku ni tepat, tapi cukup setakat tu. Jangan sampai kafirkan orang. Itu kata Abul Hasan Al-Ash'ari. Kadang-kadang perbezaan dia tu sama-sama niat bagus. Kalau orang bahas bab sifat Allah kan dalam akidah, niat bagus. Ada orang kata kalau kita isbatkan sifat-sifat Allah macam sifat tangan bagi Allah sebagai contoh, mereka kata nanti orang akan samakan dengan makhluk. Jadi lebih baik jangan sifatkan Allah dengan sifat begini. Niat dia bagus. Mungkin pendekatan dia itu betul atau salah. Ada orang pula kata, dah dalam Quran dah sebut dah, wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah sebut kepada iblis, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada makhluk yang aku cipta dengan tangan aku sendiri? Maka sebahagian ulama kata, apabila Allah sebut begitu, maksudnya kita isbatkan sifat tangan kepada Allah. Sama tak macam makhluk? Tak sama. Boleh bayang tak boleh bayang. Dua-dua pandangan ni, dia ni pun nak kata Allah ni tak sama dengan makhluk, dia ni pun nak kata Allah tak sama dengan makhluk. Yang sebelah ni kata kerana nak bagi Allah tak sama dengan makhluk, kami tak sebutlah sifat-sifat begini, kami takwil. Yang ni pula kata kerana tak mau bagi Allah sama dengan makhluk, kami terang siap-siap itu sifat Allah tak sama dengan makhluk. Kita berbeza pandangan. Kita boleh berbeza pandangan dengan orang dalam bab ni. Tapi perlu tak sampai kita kafirkan dia? Tak perlu begitu. Kalau kita rasa pandangan dia salah, kita beritahu yang tepat dalam bab ini adalah ini, yang lagi satu salah. Kalau kita rasa dua-dua betul, kita kata dalam bab ni dua-dua pandangan betul. Tapi jangan sampai ke tahap yang ni kafir, siapa sebut begini dia mujassimah, dia kafir. Tak boleh begitu. Ada orang dia pilih masjid, dia tak masuk masjid mazhab lain. Dia tengok, oh mazhab ni depa ni lain daripada kita dalam akidah, jangan solat. Subhanallah, ini beza kecil. Kita bersepakat untuk menyembah Allah dengan rukun Islam, tiba-tiba disebabkan benda kecil orang berpecah. Itu tak cerita lagi benda yang kecil-kecil kan. Orang kadang-kadang, ialah kita kena hadapi juga satu isu di mana orang suka, kadang-kadang benda kecil orang suka besarkan. Kita kalau sambung sikit, kata Az-Zahabi, qultu wa binahwa hadha adinu. Kata Az-Zahabi, sebagaimana Abul Hasan Al-Ash'ari berpegang, begitulah aku pun berpegang. Kemudian kata dia, wa kadza kana syekhuna Ibnu Taimiyah fi awakhir ayyamihi yaqulu. Demikian jugalah guru kami Ibnu Taimiyah, di hujung hayatnya dia telah berkata, la ukaffiru ahadan minal ummah wa yaqul, aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada umat. Maksudnya Abul Hasan Al-Ash'ari, Az-Zahabi dan Ibnu Taimiyah pandangan mereka sama. Kata Ibnu Taimiyah,
Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min, faman lazama as-salawat biwudu'in fahuwa muslim. Kata Ibnu Taimiyah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu menjaga wudu melainkan dia mukmin. Maka barang siapa yang menjaga wudu dan juga solatnya, dia adalah muslim. Tuan-tuan, dalam pada kita berbeza dengan orang, kita kena jaga ni. Engkau muslim, aku muslim. Kita serupa. Sama. Lepas tu kita boleh beza bab-bab lain. Sebab tu kadang-kadang kita yang kata mengikut sunnah, kita kena jaga adab. Kadang-kadang tuan-tuan kalau lihat orang tak jaga adab, orang membenci tokoh tertentu, orang buat tokoh tu jadi buruk. Orang buat superimpose gambar dia bagi jadi tak elok, bagi jadi jahat. Kita jangan buat begitu. Kita kena janji pada diri kita sendiri. Bila nama kata ikut sunnah, akhlak kita mesti ikut sunnah. Masjid kadang-kadang orang suka buat cerita. Bila cerita tu lagi panjang, dia jadi lain. Orang kalau datang masjid kita kan, satu orang datang, dia tengok, apa depa ni semayang tadi imam tak baca doa ni, imam ni apa masalah? Cerita keluar. Ataupun sahabat-sahabat kita lah kalau pergi ke masjid lain, ada orang mungkin dia pilih pandangan dia tak nak baca doa lepas semayang dengan imam. Lepas semayang dia duduk, orang angkat tangan baca doa, dia pun subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia duduk. Itu dia bangun, orang tu tak habis lagi, dia bangun, dia jalan. Sebelah dia ni orang duk tengok dia. Dia ni apa masalah ni? Orang ramai duduk baca doa dengan imam, dia duduk zikir ni pasal apa? Dia keluar. Dia pergi beritahu kepada kawan dia, si fulan ni dulu dia okey, tapi sekarang ni adakah patut imam duk baca doa dia boleh zikir? Itu satu. Kawan dia dengar, oh okey. Kawan dia pergi jumpa lagi seorang, orang kedua. Dia pergi ke orang kedua, dia pergi abang, si fulan yang duduk kampung ni, adakah patut lepas solat orang duk baca doa dia bangun terus jalan? Dia tak baca apa, adakah patut? Itu orang kedua. Orang kedua pula pergi abang kat orang ketiga, adakah patut si fulan ni lepas solat dia tarik orang kiri kanan dia bangun sekali dengan dia? Dia pun tak tunggu, dia pun bangun ramai-ramai. Itu orang ketiga. Orang ketiga pula pergi jumpa orang keempat, pergi cerita kat orang keempat, adakah patut si fulan ni lepas solat tu imam duk baca doa, dia pergi off mikrofon, lepas tu dia balik. Nampak cerita-cerita begini, lagi lama dia jadi lagi panjang. Asalnya dia ni duk zikir seorang-seorang, lepas tu dia bangun, sampai lama-lama cerita, adakah patut dia pergi tampak muka imam tu, dia jadi gini.